Okay, sebelum kita start malam ni punya sesi, kita pick randomly dalam ni lah. Saya nak Jazlan. Boleh Jazlan? Jazlan ada ke? Ada. Okay, Jazlan boleh baca doa untuk kita dapatkan keberkatan sebelum kita mulakan kelas malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, thanks Jazlan atas bacaan doa sebentar tadi. Okay, kita bertemu kembali untuk sesi yang seterusnya. Kalau ikutkan untuk tahun ni, sebelum ni kita dah jumpa dah. Sebelum ni kita fokus kepada topik acid, base dan garam. Ingat lagi tak kelas sebelum ni? Ingat tak? Ingat, Alhamdulillah. Okay, so lepas kita break lama and then you guys pun berjumpa balik dengan sesi saya pada hari inilah. Okay, hari ni kita akan fokus seperti mana yang kamu dah tengok dekat poster yang dibekalkan. Okay, kalau ada yang baru masuk untuk sesi malam ni, okay, saya perkenalkan diri saya. Okay, so saya Syawal. Okay, saya rasa ada ramai yang dah familiar dengan saya sebelum ni. Okay, kita akan fokus pada malam ni adalah topik satu, which is topik keseimbangan redox lah, tingkatan 5, yang mana topik ni saya tahu ramai daripada kamu yang actually nak kata tak faham tu betul jugalah, sebab ada yang tak berapa nak kuasai konsep untuk keseimbangan redox. Kita faham topik ni agak kompleks sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila KSSM banyak benda baru yang kamu perlu pelajari dan kuasai. Okay, so kita cuba tengok mana yang sempat untuk malam ni. Kita hanya ada 1 jam setengah untuk sesi malam ni. InsyaAllah kalau tak sempat cover malam ni, you guys boleh PM saya, okay, untuk bertanyakan soalan, insyaAllah. Okay, so untuk malam ni fokus utama kita adalah kita nak tengok kertas 2. Okay, walaupun kita fokus pada kertas 2 dan juga struktur, kita akan tengok jugalah konsep-konsep yang kamu rasa kamu tak faham, and then kita masukkan je. If you have any problems yang you guys nak tanya, boleh angkat tangan. Tahu tak angkat tangan macam mana? Walaupun saya tak nampak kamu ni, nampak tak? Ada dekat tu icon dekat Google Meet, ada, nampak tak? Okay, turunkan tangan. Lengoh pula dalam kamu kan? Turunkan tangan. Okay, so ada soalan terus. Kalau tak dengar, boleh PM dekat chat. Okay, untuk kita respon soalan-soalan yang you guys nak tanya semasa kita punya perbincangan. Alright, so guys, kita start kelas kita malam ni. Okay, sekejap ya. Saya share. Okay, nampak tak? Nampak? Nampak saya tengah present sekarang? Okay, good. Okay, saya ambil sedikit refresh lah untuk punya topik ni. Kita punya topik tindak balas redox ni. Actually, bila kita cakap keseimbangan redox, ingat dalam mind kamu, kita kaitkan dengan tindak balas redox. Okay, keseimbangan redox kita kaitkan dengan tindak balas redox. So, bila kita cakap tindak balas redox ni, apa dia sebenarnya tindak balas redox ni? Okay, so mesti nak tak nak, bila kita kata tindak balas tu adalah redox, dia mesti mengalami pengoksidaan dan penurunan dalam waktu serentak. Okay, so saya yakin semua di antara kamu dah habis topik ni kan? Ke ada lagi yang belum habis topik ni dekat sekolah? Ada lagi ke belum habis? Saya yakin semua dah habis kan? Okay, hopefully semua dah clear bab ni. Sebab tu malam ni kita nak fokus kepada drilling lah. Kita nak tengok macam mana nak jawab, nak familiarkan soalan-soalan dalam kertas 2 ni. Okay, ingat bila bab ni, kamu kena kuasai 2 benda ni. Okay, pengoksidaan dan juga penurunan. Okay, so macam mana kita nak hafal kan? Agak banyak kan, betul tak? Okay, so you guys lupakan pasal penurunan. Okay, fokus pada pengoksidaan. Okay, bila kita kata pengoksidaan, ingat pengoksidaan dia ada roh O kan? Okay, ingat O.
Oh, okey. Ada berapa aspek yang kita nak tengok dalam peroksidaan ni guys? 4. 4. Okey. So yang pertama, bila saya cakap pengoksidaan, okey. So pengoksidaan gain saya akronikan dia dalam bahasa Inggeris. Gain Oksigen. oksigen. Okey, pengoksidaan lose Hidrogen. hidrogen. Pengoksidaan lose Elektron. elektron. Pengoksidaan increase apa? Oxidation. Oxidation number. So ingatlah, Ogo, Ole, Oyon. Boleh? So lawan dia kamu tak payahlah ingat. So automatically penurunan lawan dia. Faham? Boleh? Ada soalan nak tanya apa-apa setakat ni? Saya refresh dulu takut ada yang dah lupa ke kan. Dah masuk bab lain dan ni dah tak ingat dah. Okey. Boleh? Boleh? Boleh, sir. Okey, so bahan yang mengalami tindak balas peroksidaan kita panggil sebagai ejen penurunan. So yang mengalami tindak balas penurunan kita panggil apa? Ejen pengoksidaan. Okey, ni dia punya meja lah untuk kita punya nak pergi kepada skop yang lebih luas. Okey, saya refresh balik lah. Okey, sebab saya takut kita tak sempat nak pergi banyak malam ni. So that's why kita akan bincang sambil-sambil kita bincang latihan kita masuk dekat situ. Okey? Kita masuk sambil-sambil kita bincang latihan. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita tengok. Okey, biasa tak dengan gambar rajah ni? Biasa. 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 Okay. Kita panggil apa ni guys? YouTube. Pernah tengok dalam buku teks tak? Mestilah pernah kan, dah belajar bab ni kan? Ya. Okey, depan kamu ada buku teks tak? Ada. Okey, biasakan dengan buku teks sebab buku teks kamu tu sangat lengkap sebenarnya. Jadikan dia main resource kamu lah. Okey, kalau ada apa-apa, rujuk buku teks. Sebab buku teks KSSM ni memang terbaik lah kalau kamu tengok. Dia terbaik dan sangat menarik kalau kamu tengok. Okey, in case kalau kamu nak tengok balik untuk gambar rajah ni, okey, page berapa? Kalau nak refer. 7. 7. Okey, you guys boleh buka start daripada page 7 kan? Okey, tengok page 7 ada gambar rajah dekat situ. In case kalau nak tengok detail lagi lah. Okey, sebab apa saya tak refer pada buku rujukan sebab tak semua kita guna buku rujukan yang sama. So semua buku teks samalah. So nanti boleh tengok balik lepas kelas, tengok balik muka surat 7 berkaitan gambar rajah yang saya berikan kat sini. Okey, apa nama gambar rajah ni? Kimia. Sir kimia. Okey, apa nama dia? Saya kimia. Apa nama tube apa kita panggil ni? Tube U. Okey, jumpa tak? Yang lain jumpa tak dalam buku teks? Jumpa. Okey. So ada yang PM saya dia cakap dia tak berapa nak jelas dengan kalau keluar soalan ni dia rasa macam takut je sebab macam kompleks kan. Dia jadi macam ni macam nak jawab macam mana dekat carbon X, carbon Y. So ada yang tak berapa nak jelas lagi. So sebenarnya kalau kamu familiar dengan soalan-soalan yang keluar bentuk macam ni, dia actually repetitif je. Dia soalan dia kadang-kadang soalan yang berulang. Faham tak? Sebab itulah bab ni kamu kena buat banyak latihan. Okay, kita akan cuba tengok mana yang kita boleh clearkan untuk malam ni lah. Okay, Rajah menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak. Okay, ramai tak yang belajar yang kelas DLP kat sini? Boleh tak angkat tangan? Okay, ramai jugalah, ada jugalah kan? Sebab most of, a few of you lah yang join ni ada DLP. Saya rasa kebanyakan non-DLP kan. Tak ada masalah. Kalau rasa-rasa tak faham term-term tu bagi tahu saya. Okay, bagi tahu je. Saya akan explain in English punya version lah. Okay, so macam mana kita nak tackle soalan kalau keluar gambar rajah macam ni? Okay, kalau kamu tengok dekat sini kan, kita ada dua larutan. Okay, larutan apa ni? Ferrum 2 apa? Sulfat. Ferrum 2 sulfat. Yang ni larutan Kalium manganat. kalium manganat. Kalium manganat 7 beresi. apa? 7 beresi. Okay, so
Kalau kamu, okey, kadang-kadang kamu macam, macam mana kalium manganat 7 berasid kan? Okey, jangan risau. Okey, tengok dekat belah kiri kamu. Kita guna ferrum berapa ni? 2. Ferrum 2. Okey. Ferrum 2 biasa dalam tindak balas dia nak tak nak dia akan jadi ferrum 3. 3. Okey guys. Macam mana daripada ferrum 2 nak jadi ferrum 3 ni? Oksida. Pengoksidaan. Okey. Saya cakap bahasa yang senang kamu nak tangkap lah. Okey. Kalau ikutkan dari segi elektron kan, siapa lebih kaya? Ferrum 2 ke ferrum 3? Ferrum 2. Ferrum 2 kan? Sebab dia charge positif, dia punya charge positif kat sini dia 2 plus positif plus 2 kan? Kat sini plus 3 kan? Betul? Ya. So, maksudnya macam mana daripada kaya nak jadi miskin? Buang elektron. Tambah. Dia kena lose elektron. Tadi kita tengok awal-awal tadi kan, kalau nak lose elektron kita panggil apa? Lose elektron. Oleh. So maksudnya ferrum 2 dioksidakan, betul tak? Okey. So kalau dia dioksidakan adalah ejen pengoksidaan. Siapa ejen pengoksidaan? Siapa? Yang ni lah larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, boleh? Boleh. Okey, so kita cuba jawab soalan yang ada dalam ni. Okey. Namakan, kalau ada siapa-siapa nak volunteer nak cakap apa-apa boleh beritahu saya. Okey, namakan ejen pengoksidaan dalam tindak balas ni. Okey, siapa tadi sudah sebut dah kan? Siapa dalam sini? Larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, so tak apa, nanti kalau yang tak sempat saya akan minta cikgu kamu PM saya untuk saya sharekan jawapan dengan skema ni lah. Okey. Okey. Boleh tak? Boleh nampak tak? Okey. Boleh nampak tak? Saya besarkan. Nampak tak? Boleh je nampak. Boleh cikgu. So, larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, boleh? Okay, next. Seterusnya. Okey, tuliskan setengah persamaan untuk tindak balas di karbon X. Okey. So, dalam kimia kita ada berapa yang kamu belajar setakat ni kalau kita sebut persamaan? Ada berapa? Equation, ada berapa equation kamu belajar? First, kamu ada apa? Persamaan kimia kan? Persamaan kimia macam biasalah. Contohnya yang kamu selalu dengar kan, natrium hidroksida campur asid hidroklorid, dapat natrium klorida plus air. Itu persamaan kimia lah. Okey, ada satu lagi persamaan apa kamu ada? Ion. Okey, persamaan ion. Okey, biasanya persamaan ion kamu dapat daripada setengah persamaan kan? Okey. So ada masalah tak lagi antara tiga-tiga persamaan ni? Boleh beritahu saya tak? Tak apa, beritahu. Jangan malu-malu, beritahu je dekat chat ni. Kok ada masalah kat mana tak faham lagi. Saya ni. Aimin tak faham kat mana Aimin? Nak buat apa? Persamaan apa? Beritahu, tak apa. Tak faham nak tukar lagi. Nak tukar apa tu Aimin? Yang lain tak apa, boleh respon juga dekat chat tu. Kita belajar sama-sama. So tak apa. Mungkin ada yang malu nak bertanya kan? Okay. Kat mana Aimin tak jelas lagi? Boleh tanya. Nak tukar apa? Daripada persamaan, contohnya setengah persamaan nak jadi persamaan ion. Macam tu ke? Betul? Okay, so kita consider. Okay, Aimin tak faham kat situ lah. Okay, contohnya lah kan. Okay, sekejap. Okay. Contohnya persamaan yang kamu selalulah kan, kamu selalu tengok kalau sel kimia, apa dia? Biasa kalau sel kimia kita fokus pada anode dan kathod lah kan, betul tak? Ataupun sel elektrolisis sama je lah. Okay, bila sel-sel melibatkan sel kimia, sel elektrolisis ni anode dan kathod. Okay, contohnya kan, contoh. Okay. Kalau saya guna elektroaktif, cuprum, kan, apa yang terjadi dekat anode? Cuprum mengalami apa? Cuprum
Okay, oksidakan lah. And then dia jadi ion copper 2. Okay. So contohnya lah kalau saya guna larutan yang saya gunakan asid hidroklorik. Okay. Ion apa yang dipilih dalam tu? H plus. H plus. Sure. Sekarang ni kita ada copper. Okay, saya bagi gambaran lah dekat kamu. Saya bagi gambaran. Takut kamu tak nampak pula nanti kan. Okay. Saya lukis satu sel. Elektrolisis yang simple. Okay, tak apa. Kita masukkan sekali. Sebab tu saya bincang latihan dengan kamu. Okay, kita masukkan sekali latihan dengan perbincangan lah. Okay, and then kita ada apa? Kamu nak guna faktor elektrod kan? Okay, contoh kat sini kita ada apa? Cupra. Okay, saya guna cuprum sulfat lah. Okay, elektrod saya nak guna elektrod apa? Elektrod cuprum. Kat sini saya nak guna elektrod cuprum jugalah. Okay. So cuprum ni kita consider sebagai elektrod apa? Logam. Logam, ya dia logam. Kita panggil dia sebagai elektrod aktif kan? Ya. Okay, lawan dia elektrod apa? Lengai. Lengai. Contoh elektrod lengai yang kamu biasa dengar apa? Karbon. Karbon, platinum kan? Betul tak? Ya. Okay, so Ya. sebab apa kita panggil dia lengai? Kalau Penang cakap lengai ni maksud dia apa? Dia tak reaktif. Dia tak aktif kan? So maksudnya kalau dia aktif, okay. So maksudnya elektrod tu sendiri yang akan mengalami tindak balas. Okay. So sekarang ni disebabkan elektrod cuprum mengalami tindak balas. Okay. So ni adalah terminal positif bateri kan? Ni terminal negatif bateri. So dekat sini akan jadi apa? Elektrod ni akan jadi anode. Yang ni akan jadi cathode. Okay, yang ni faham? Faham. Okay, Faham. ingat anode N. Anode tarik N apa? N ion. Okay, cathode tarik Cation. 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 Okay, nampak tak huruf T dekat cat ni? Nampak tak? Nampak. So dia ion bercharge Positif. Positif. nampak tak N? Kalau saya cakap nampak N kat sini pun ada N juga. So lawan lah. Kita ada dua charge je, positif negatif. So yang ni automatically charge negatif. Okay, so anode dia akan tarik ion yang bercharge negatif. So ion apa yang bercharge negatif kat sini guys? Sulfat. Okay, sulfat je. OH minus. OH minus hydroxida, right? Okay, so sekarang ni kita dua ion ni datang temuduga ni. Nak temuduga pemilihan. So anode nak pilih lah. So sekarang ni dua ion datang temuduga. So sekarang ni anode nak pilih siapa? Siapa yang nak pilih? Tengok ni, nampak tak ni? Kita guna elektrod apa? Cuprum. Okay, walaupun ion ditarik tapi dia tidak akan dipilih. Sebab apa? Sebab kita guna elektrod Logam. aktif. So bila elektrod aktif maksudnya apa? Cuprum tu sendiri yang akan apa? Dia akan dipilih. Dia bukan dipilih, kat sini memang dah ada cuprum dah. Cuprum tu sendiri akan mengalami apa? Penurunan. Penurunan ke pengoksidaan? Pengoksidaan. Dia lose elektron kan? Ya. So cuprum mengalami pengoksidaan. Okay, so bila dia mengalami pengoksidaan, apa yang terjadi dekat dia? Nampak tak? Elektron ni pergi mana? Dia keluar melalui wire penyambung. And then dia masuk ke mana? Masuk ke cathode. Okay, dekat cathode ni lah kita nak cerita lain pula. Okay, cerita dia apa pula kat cathode ni? Nah guys. Okay, ion positif akan ditarik, betul tak? Betul? Okay, ion positif apa yang ada dekat sini? Cu2 plus lagi
H plus. H plus. H Hydrogen. plus. Okay. So siapa yang akan dipilih? Ion Cuprum. So sebab apa ion cuprum dipilih? Ingat kamu KSSM, kalau kamu tanya senior kamu nanti jawapan dia akan jadi lain sikit. So apa yang kamu belajar dalam KSSM? Elektrod piawai. Lebih. Nilai inert kan, betul tak? Ya. Betul. Okay. Sebab apa ion cuprum dipilih? Lebih nilai inert lebih Lebih. positif. Positif. Nilai inert lebih elektropositif? Lebih positif. Okay. So jumpa tak nilai inert dalam buku teks? Jumpa. Ada buku teks kat kamu kan? Ya. Ada, okey. Buka buku teks, tengok nilai inert. Okey. Okey, tengok muka surat 24. Jumpa tak? 24. Jumpa. Okey. So kalau kamu tengok nilai inert cuprum dengan ion hidrogen, apa yang kamu boleh bandingkan? Nilai inert cuprum lebih positif. Okey. So siapa yang akan dipilih di katot? Cuprum. Cuprum. Ion cuprum akan dipilih. Sebab dia akan, biasa soalan keluar dia akan tanya reason tu. Sebab apa kamu pilih? Apa pemerhatian dia? And then terangkan. So kamu kena tahulah berkaitan dengan nilai inert tu. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Good. Okay, so sekarang buatlah persamaan dia dekat sini. Okay, saya ambil warna apa kamu nak? Warna ungu. Okay, katot. Tebal pula. Tebal sangat je. Tak cantik pula. Kita ambil warna merah je lah. Okay, katot. So, apa setengah persamaan dia? Copper tu ion. Okay. Plus 2 elektron. 2 2 elektron. electron produce Cu. Cu. Okay. So ni nama apa persamaan ni? Kita panggil setengah persamaan. Setengah persamaan di anode, setengah persamaan di katot. Okay, lepas tu kalau kamu nak buat persamaan ion, buat apa? Gabungkan dulu. Nak gabungkan, kita kena cancelkan elektron. Sebelum nak cancelkan elektron, make sure bilangan elektron dia Sama. So sama tak ni? Sama. 2. So turunkanlah balik. Okay, apa dia punya persamaan ion? Cu plus Cu2 plus. Cu2 plus produce Cu2 plus. Cu2 plus. sorry. Cu plus lah. Silap sekejap. Betul lah kan? Cu2 plus. Okay, and then Cu2 plus apa lagi ada? Plus Cu. Okay, boleh? Boleh. 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 Yang lain faham tak? Faham. Faham. Okay. Tapi biasanya jaranglah kamu tengok kalau persamaan ion macam ni. Okay. Tapi saya nak bagi kamu senang faham lah. Okay, nak bagi kamu senang faham. Ataupun saya bagi contoh persamaan ion dalam tindak balas peneutralan. Okay. Tindak balas peneutralan ingat? Kaedah pencitratan ingat tak? Ingat. Okay, sebagai contoh pencitratan kan. Okay, contohnya kita ada natrium hydroksida plus HCl. HCl. Okay, and then dapat apa? NaCl. H2O. NaCl plus H2O. H2O. Okay, yang ni tidak balas peneutralan. Kaedah pencitratan lah kan. Ingat lagi tak ada berapa kaedah penyediaan garam kita bincang sebelum ni? Ada 3. Ni kaedah nombor apa ni kalau pencitratan? Kaedah nombor 2, nombor 1. Nak sediakan garam anak kan, ingat tak? Ingat. Okay, so natrium hidroksida ni apa? Sebatian apa? Ionik. Ion kan? Okay, so ceraikan dia. Na plus, OH minus. OH minus. And then dia, walaupun kamu kena tahu ada garam tu dia tak larut. So kamu tak boleh ceraikan dia. Kena tengok. Okay, kalau sebatian tu contohnya kalau dia memang dalam keadaan larutan, so kamu bolehlah ceraikan dia. Faham tak? Okay, HCl ceraikan dia sebab dia larutan HCl ada klorik kan.
Okay, and then natrium klorida garam kan? Ya. Larut tak? Ya. Larut. Sebatian ion kan? Dah. Sebatian ion tak? Ya. Okay, so Ion. Na plus Ion. plus plus Cl Cl minus. Okay. plus H2O ni apa? Molekul. So kalau molekul, Bukakan. Tak cerai. macam mana kamu nak ceraikan ni pada ion sebab dia habis sebagai molekul kan? So turunkan balik. So bila nak turunkan balik, nak kena buat apa lepas tu? Potong yang mana? Sama. Okay, sama tak? Lagi ada lagi yang sama? CL. Ada lagi yang sama? Tak ada. Tak ada. So turunkan balik OH minus plus H plus produce H2O. Senang je kan? Betul tak? Boleh? Boleh. Okey, saya ambil satu lagi contoh. Kalau zinc, kita ambil penyesaran logam. Okey, ingat lagi penyesaran logam? Ingat? Ingat lagi penyesaran logam? Ingat. Okey, contoh penyesaran logam. Antara apa? Antara apa dengan apa? Bagi saya contoh yang kamu nak. Ferrum. Okey, ferrum. Okey, ferrum ataupun kita ambil apa larutan cuprum diosulfat lah yang kamu selalu dengar kan? Dengan zinc yang kamu familiar kan? Okey, zinc. So zinc plus cuprum 2 sulfat. Okey, berlaku tak tidak balas penyesaran ni? Berlaku. Berlaku. Okey, so dihasilkan apa? Zinc sulfat. Plus Kuprum. cuprum. Okey, so dah dapat kan? Okey, zinc ni apa guys? Atom. Logam. Atom. Dia logam, dia ada atom kan? Dia punya zarah adalah atom. So kalau atom kita kena buat apa? Kekalkan. Kekalkan, turun balik dia. Okey, cuprum sulfat ni garam kan? Ya. Larut tak? Ya. Larut. Okey, so dia sebatian ion kan? Ya. So ceraikan dia Cu2 plus SO2 SO4 minus. Okey, zinc sulfat. Garam larut tak? Larut. Okey, ingat lagi tak garam? Semua ingat lagi tak P baca sulfat? Ingat. P. So yang ni tak larut kan, betul tak? Ya. So zinc larut tak? Larut. Larut. So larut boleh ceraikan tak? Boleh. 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 Ceraikan dia Zn2 plus SO4 minus. SO4 minus. Okey, Plus Cu. cuprum Kekalkan. kekalkan. Boleh So cerai. potonglah, yang mana boleh potong? SO4 minus. SO4 minus. So dapatlah sebatian ion. Senang kan? Betul tak? Betul. Senang je. Nak kena buat latihan lebih sikit je. Okey? Buat lebih sikit latihan. Baru dapat kuasai. Buat 1-2 soalan tak cukup. Okey, lepas tu kamu akan rasa senangnya buat persamaan ion ni. Okey, jelas? Jelas cikgu. Okey, good. Okey, tadi kita dah tengok dah dia minta kamu namakan ejen peroksidaan. So kita buat macam ni lah, kita bincang sambil-sambil tu kita tengok latihan. Okey. So ni kita punya aim for tonight lah. Okey, so kalau tak sempat bincang habis tak ada masalah. Okey. You guys boleh tanya saya nanti after this lah, after keluar kelas kita. Okey, saya padam sat. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Tak ada? Cikgu. Ya, saya. Siapa tu? Kalau macam jadual sirikul payung elektrod tu nanti dalam periksa dia akan bagi ke ataupun dia hanya bagi satu saja? Okey, setakat ni sebab kita punya contoh paper sebenarnya tak keluar lagi kan. Okey, kamu jangan risau, kamu tak perlu nak hafal lah. Okey, jangan duk pergi hafal pula. Banyak tu kan. Betul tak? Nilai tu. Kamu boleh hafal ke nilai tu? Tak. Jangan risau. Kalau dia tanya soalan berkaitan perbezaan nilai, dia akan provide dekat bawah tu. Okey? Dia akan provide, kemungkinan dia akan letak table. Kalau dia tak table, dia akan provide nilai. Sebab sekarang ni kita tak tahu lagi macam mana dia punya, apa yang dibekalkan dekat belakang tu kan. Biasanya kita tahu ada jadual berkala kan, betul tak?
So sekarang ni dia tak akan minta kamu hafal. Yang tu kamu kena faham lah, kamu kena pegang itu, jangan risau. Okay, so kalau dia melibatkan nilai, dia akan letak nilai dekat bawah tu. Kalau tak bagi nilai, mungkin kat belakang dia akan provide gambar rajah untuk nilai jadual. Okay, faham? Faham? Faham saya. So kemungkinan dua tu lah, mungkin dia akan letak dekat bawah soalan tu nilai atom ataupun ion yang terlibat untuk kamu punya rujukan, ataupun dia bagi kat belakang. So jangan risaulah, tak perlu nak hafal untuk nilai. Yang penting kamu kena faham. Okay, kalau dibagi kamu tak faham pun tak boleh pula. Betul tak? Betul? Yang penting faham macam mana nak guna nilai tu. Apa maksud kalau nilai dia positif, lebih positif, nilai dia lebih negatif. So kena tahu nak gunalah. Kalau kamu faham tak ada masalah. Yang penting sekarang nak kena faham. Okay. So next, tuliskan setengah persamaan untuk tidak balazi karbon X. Karbon X tadi mana? Okay, saya dah tuliskan. Okay. Boleh semua? Ni tengah persamaan dia. Okay, next. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ni. Okay, so bila kita cakap pemerhatian, dia bagi umum dekat sini kan. So you guys boleh pilih dekat karbon X ataupun karbon apa? Y. Karbon Y. So, pilih. Okay, ferrum 2 ni warna apa guys? Hijau. Okay, ferrum 3? Perang. Perang. Okay. So ingat satu lagi kesilapan yang selalu kamu buat dalam exam, kamu selalu bagi jawapan yang last. Faham tak? Perubahan, bila cakap perubahan, kamu cenderung untuk nak tulis warna terakhir saja. Faham tak? So contohnya ayat macam mana? Ferrum 3 tadi kamu cakap warna apa? Warna? Perang. Kamu cakap warna perang terbentuk. Kamu tak cakap pun warna hijau tu. So kita tak boleh bagi markah kat situ. Sebab kita nak ada perubahan. Warna asal dia apa? Berubah kepada apa? So kan, yang ni kalau kamu nak buat dekat karbon X lah. Kalau dekat larutan di karbon Y, kalium manganat warna apa? Warna? Ungu. Okey, selepas mengalami penurunan? Tidak berwarna. Jadi bertukar kepada tidak berwarna. Colourless. Okey, boleh. Mana-manalah yang kamu nak jawab, kita terima mana-mana. Okey. So green solution turn to brown ataupun Y, purple solution turns to colourless. Mana-manalah. Okey, jelas? Jelas. Bagus. Okey, seterusnya. Pemerhatian settle. Arah pengaliran elektron saya dah tunjuk. Okey, tadi saya dah tunjuk kan? Okey, yang penting jangan buat dekat luar liter tu. Jangan buat dekat luar. Macam mana maksud saya luar tu buat macam ni? Dibuat macam ni. Salah. Elektron ni tak keluar dekat wayar penyambung. Dia bukan melompat-lompat ni dekat udara ni. So dia keluar melalui wayar penyambung. Jangan pergi lukis pula kat sini. Faham? Okay. Kadang-kadang kita tak terfikir benda tu kan. Kita niat kita nak tunjuk arah pengaliran elektron. Tapi yang kita fikir tu salah lah. So kita kena tunjuk kat mana dia keluar mengalir tu. Okay, next. Dia minta apa ni? Half equation. Okay, kita ada half equation untuk reaction ni. Di carbon X. Ni half equation dia. Okay, apa yang terjadi tadilah? Mengalami apa? Apa? Dia mengalami apa ni? Penurunan. Dia gain elektron kan, betul tak? Betul? So kalau gain elektron mengalami penurunan. Okay, and then dia minta kamu terangkan jawapan anda. So macam mana nak terangkan jawapan ni? Berdasarkan nombor peoksidaan. Okay, kamu nak fokus kepada nombor peoksidaan siapa ni? Kat sini kita ada apa ni? Mangan kan? Okay, mangan dekat sini berapa nombor peoksidaan dia? P1. Okay, MnO4-. So kat sini kita jadikan sebagai X kan? Okay, nak cari mangan kan? Oksigen berapa? -2. Okay, so X sama dengan berapa? 7. Ingat nombor peoksidaan tak ada neutral. Dia 3 je. Apa dia? Positif, negatif. Satu lagi apa?
Kosong. Kosong. Kalau kamu cakap 7 salah lah. Faham? Okay, so apa? Positif 7. Positif 7. Okay, kalau mangan kat sini ada 2 plus. So berapa? Positif 2. Positif 2. Okay, faham? Faham. Faham so kalau soalan macam ni keluar, hopefully you guys dapat jawab lah. Dapat jawab dan dapat skor. Jangan sia-siakan soalan yang senang macam ni. Okay? So ni cara nak jawab ni lah. You guys tadi dah jawab penurunan. Okay, so you guys jawab penurunan sebab apa? Sebab nombor peroksidan mangan berkurang. Berkurang dari apa? Dari positif 7 kepada positif 2. Okay, ni complete answer lah ni. Complete answer. Yang penting ada tanya perlu ke cakap berkurang. Okay, kalau kamu tanya saya suka kamu jawab macam ni lah. Bagi detail. Kita nak bagi jawapan ni biar pemeriksa tu kalau kamu nak jawab dalam kertas 2 ni, bayangkan pemeriksa tu tak tahu apa yang kamu cuba nak sampaikan. So kamu kena bagi detail lah. Okay, so nombor peroksidan berkurang. Berkurang daripada berapa? Positif 7 kepada positif 2. Faham? Jelas? Jelas. Hopefully lepas malam ni akan rasa redox ni senang je. Memanglah tidak dinafikan topik ni memanglah kompleks. So buat latihan lah. Dengan buat latihan dah dapat membantu kamu. Okay? Jangan duk pulung baca tapi latihan kurang tak boleh juga. Okay? Teknik nak jawab tu kena ada. Okay? So bila dah biasakan buat latihan, lama kelamaan akan rasa senang lah. InsyaAllah. Okay? Boleh? Boleh. So buatlah latihan. InsyaAllah boleh lepas tu. Okay, next. Rajah menunjukkan susunan radar. Nak mengkaji apa ni? Penyesaran halogen. Bila kita sebut halogen ni kumpulan berapa? Kumpulan 17. Okay, kita nak sesarkan halogen daripada larutan halidanya. So air klorin kita tambah ke dalam apa? Dalam larutan kalium iodida. Kalium iodida, Ki. Okay. Kalau soalan ni keluar pun boleh tackle terus lah. Senang je nak tackle kan. Ingat macam mana saya cakap? Tengok macam kat sini kita fokus kumpulan 17. Kadang-kadang soalan nak uji kamu. Dia tak bagi pun gambar rajah ni. Kalau dibagi macam ni, ada tak perubahan berlaku? Ada perubahan tak? Ada perubahan tak? Ada tak perubahan ni? Kamu tengok gambar rajah ni? Ada. So bila ada perubahan maksudnya ada Tindak balas. adalah tindak balas. Betul tak? Adalah tindak balas. So maksudnya sekarang tindak balas ni berlaku. Tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya berlaku. So kumpulan 17. Okay, kita ada apa? Klorin, bromin, iodin ni kan? Yang kita fokus kan? So siapa berada di atas? Klorin. Klorin. And then Bromin. and then iodin. Okay. So asas masa form 4 kamu dah belajar dah kereaktifan, betul tak? Menuruni kumpulan 17, kereaktifan semakin Tambah. bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. So kita kaitkan dengan saiz atom, betul tak? Betul? Ya. Sebab atom kumpulan 17 ni dia nak apa sebenarnya? Apa yang dia nak? Ya, terima 1 elektron. Sebab dia tak stabil kan. Bila kita cakap pasal kereaktifan ni guys, you guys kena tengok atom dia. Apa atom unsur tu nak? Atom dia nak apa? Kalau atom kumpulan 1, dia nak apa? Sebab dia tak stabil, dia nak apa? Dia nak terima. Dia satu dekat luar tu, elektron di petala terluar tu dia perlu apa? Lepaskan. Dia perlu lepaskan ataupun derma elektron dekat luar. Macam kumpulan 17, dia tak stabil sebab dia nak satu lagi elektron. So kalau saiz atom besar, senang ke dia nak tarik elektron? Apa ni? Sekejap. Aimin tanya, kena letak 2 ke? Cikgu depan E yang mana ni? 2E mana ni? Yang mana ni Aimin? Yang redox atas tu. Redox atas. Sama setengah tu kot. Yang mana ni? Ada 2E ke? Saya tulis tadi. Kat mana? Saya tak jumpa Aimin. Di manakah soalan? Tu ke soalan lama tadi yang saya dah padam tu
Ya. Kenapa? Mana tak Aimin cuba bersuara. Boleh Aimin? Cuba on mic. Cuba tanya saya kat mana yang tak faham tu. Dah, diam balik dah. Dah. Aimin? Tak apa. Nanti Aimin kalau tak nak tanya saya boleh type dekat sini. Saya tak faham soalan kat mana tu. Okay, so kita sambung balik. Okay, so kat sini disebabkan klorin. Okay, macam mana kita nak tackle soalan macam ni guys? Kamu tahu tindak balas berlaku kan, betul tak? Betul? So kamu kena smart sikit. Jangan duk fikir susah sangat. Macam soalan tadi kat atas ni lah, smart sikit. Nampak je ferrum 2, dia mesti jadi ferrum 3. Automatically lah dia akan mengalami apa? Pengoksidaan. Pengoksidan. So dia dioksidakan. Bila dia dioksidakan adalah ejen pengoksidaan. Faham? Faham. Boleh. So smart, kena smart. Nak score soalan ni kena smart. Jangan duk fikir kompleks sangat. Okey, banyak kadang-kadang kamu masuk dalam sangat sampai nak tackle soalan tu susah. Macam yang ni juga. Okey, kalau kamu tahu, kamu yakin tengok dah gambar raja tu ada tidak balas. So of course dah. Kamu tengok perubahan ada, of course dah tindak balas tu berlaku. So kalau kamu tengok dekat sini, kat sini ada iodida kan, betul tak? Ya. Okay, nak tak nak iodida dia mesti jadi Iodin. iodin. So kamu dah tackle kat situ. Nak tak nak klorin mesti jadi klorida. Dah. Faham kat situ? Settle lah. Okay, macam mana kita nak nanti ada tanya pula. K plus ni tak ada apa-apa. K plus ni kita tak tengok. Yang kita tengok kat sini adalah penyesaran halogen. Nama pun penyesaran halogen. Jangan kacau lah K ni. Dia duduk kat situ je. Yang penting kita fokus kepada halogen dan halida ni. Okay, so Cl2. Okay, fokus ke I dulu. So macam mana daripada I minus ni kamu nak jadikan dia sebagai apa? Iodine. Okay, nampak tak minus kat atas ni? Nampak? Nampak ke? Nampak. Okay, saya tulis dulu. Okay. So, pengoksidaan saya buat O. Okay, I minus. Dia lose berapa elektron? 1. Okay, let's say 1 kan. Let's say dia lose 1. Jadi apa? Iodine. Atom. Tapi iodine ni dia kumpulan berapa guys? Ke 17. 17. Okay, kumpulan 17 kita panggil dia halogen kan? Ya. Kita panggil dia apa? 2 atom. 2 atom. So, dia tak akan hadir sebagai I. Dia mesti ada 2 atom kat sini. So, nak tak nak kamu kena ada satu lagi iodida. Lose 2 elektron baru form iodine. Faham? Faham. Okay. So, tengoklah pula klorin. So, klorin dia buat apa? Turun. Penurunan. Saya buat R. Reduction. Penurunan. So, Cl2. Okay. Ada dua kan kat sini kan? So, dia terima 2 elektron. And then jadi? Cl minus. Ada berapa Cl? 2 Cl minus. 2 Cl minus. Kat sini saya boleh tak buat persamaan ion? Boleh? Boleh lah. Tengok soalan pertama pun dia dah tanya dah persamaan ion. Okey, macam mana nak buat persamaan ion? Okay, check. Potong elektron. Sama tak elektron? Sama. Nak buat persamaan ion, make sure you guys samakan elektron dia. Okay, so cancel out elektron. Okay, and then apa yang tinggal? 2 I minus. And then plus Cl2. Cl2 produce I2 Plus 2 Cl minus. plus 2 Cl minus. Faham ke? Faham. Senang je kan persamaan ion kan? Okay, boleh. Boleh. Okay, next. Klorin. Klorin ni apa? Fungsi dia? Tadi klorin dia mengalami apa? Dia
Diturunkan kan. So dia menyebabkan siapa yang mengalami peroksidaan? Kalium iodida. Dia menyebabkan iodida kan. Kamu boleh cakap kalium iodida ataupun iodida lah. Okey, iodida mengalami peroksidaan. So apa fungsi klorin? Ejen Pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Faham? Boleh? Boleh. Apa Boleh. fungsi larutan kalium iodida? Ejen Penurunan. penurunan. Okey, tak ada masalah. Okey, perubahan nombor peroksidaan bagi iodin. So iodin dekat sini. Kita fokus pada yang ni, iodin ni. Okey, so iodin Kosong. Pada kosong. okey, iodin kan. So iodin ni sebab apa kita tiba-tiba je buat I- ni? Cuba kamu tengok dekat sini. Dia dalam keadaan sebatian ion kan? Ki kan? Betul? Ya. So dia hadir sebagai ion iodida, betul tak? Okey, so bila dia ion iodida, so kamu buat macam biasalah. I2 plus 2E. Okey, so kalau ada I minus ni, kamu jangan pergi darab 2 pula guys. 2 ni untuk balance kan. Kadang-kadang calon dia pergi darab 2. So jangan pergi darab 2. 2 ni nak seimbangkan je. So berapa nombor peroksidaan dia kat sini? -1. Minus 1. So minus 1 kat sini berapa? Kosong. Kosong. So daripada kosong ke daripada negatif 1 kepada kosong? Bertambah. Okey, so nombor peroksidaan bertambah daripada negatif kosong kepada Negatif 1. negatif 1 kepada kosong. Jangan buat ni jangan buat anak panah ni, salah ni. Okey, dia buat macam ni je dalam exam, tak boleh. Kita tak ada terms macam ni. Okey, persamaan je ada anak panah macam tu. Okey, negatif 1 kepada kosong. Okey, bertambah. Jelas? Jelas. Good. So, namakan satu bahan uji lain yang boleh menggantikan air klorin. So, kalau kamu tak nak guna air klorin, Air bromin. air bromin ke air bromin? Air bromin. Air bromin. Minyak bromin. Okey, boleh. Air bromin pun boleh. Okey, so air bromin. Okey, boleh? Boleh. Faham semua? Jelas Senang je kan? Banyak benda lah kita cover sebenarnya dalam satu soalan ni sebenarnya. Okay, actually kalau bab redox ni, you guys jangan risau lah. Okay, kalau kamu tengok past few years soalan ni kalau keluar lebih kurang macam tu je. So yang penting you guys faham konsep dia. Okay, faham konsep dia tak ada masalah lah. Keluarlah soalan macam mana pun, you guys dapat tackle konsep, okay lah. Faham? Okay, tengok balik tadi ada yang tanya soalan. Ya, tadi yang soalan CU2 plus tu, macam mana tu Aimin? Aimin cuba mic. Turn on your mic. Saya tak faham soalan mana tu Aimin. Aimin mic rosak, saya tak faham. Aimin nak tanya. So faham dah. Okay, good. Okay, faham dah. So saya tak boleh explain Okay, good. Okay, dah faham dah. Alhamdulillah. Okay. So next, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, ni apa ni? Untuk apa? Penyaduran. Dah buat eksperimen ni belum kat sekolah? Tak ingat. Kamu sebelum cuti hari tu, sebelum PKP sempat tak buat redox? Dah. Belum. So most of you tak buat lagi lah ni. Tak sempat. Belum. Sebab ada sekolah yang masuk redox dulu kan. Ada sekolah yang dia masuk topik redox lepas termokimia. So mungkin most of you tak sempat buat lah. So hopefully tak lama lah nak beralih kepada fasa 3 dan you guys boleh balik ke sekolah lah. Okay, so kamu pun most of you minggu ni ramai dah vaksin kan? Betul? Betul. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi. Okay, tunggulah umumkan. Hopefully dalam minggu ni diumumkan lah kan. Doakanlah dalam masa terdekat. Kamu pun dah lama duduk kat rumah kan? Tak sabar nak balik sekolah dah, nak belajar. Okay, insyaAllah lah saya doakan kamu dapat datang dah waktu terdekat lah. Okay, next. Raja 2 menunjukkan susunan radas untuk menyadurkan sudu besi. Okay, ingat bila soalan penyaduran, dia adalah aplikasi daripada elektrolisis, betul tak? Okay. Betul. So ni nampak tak panjang ni apa dia ni? Sekering. Ya, saya kenal sekering. Terima kasih Terminal kalau positif. ingat saya. Apa dia? Terminal
Positif bateri. Terminal positif bateri. Bateri tu jangan lupa kadang-kadang ditanya kamu cakap terminal positif je, tak boleh. Sebab ni bateri, terminal positif bateri. Sebab kadang-kadang kamu macam confused. Sel kimia pun ada terminal juga. Tapi terminal dia bukan merujuk kepada bateri, dia merujuk kepada elektrod kan. Sebab tu lah kena sebut penuh. Terminal positif bateri. Ini terminal negatif bateri. So, logam penyadu, kamu nak letak dekat mana? Kamu sambungkan dengan terminal positif bateri. So yang kamu nak sadu sekarang ni apa? Kamu nak sadu apa? Yang you guys nak electroplate ni apa? Sudu anak. Kamu nak kod sudu kan, sudu besi kan. So kita connectkan dia, kita sambungkan dia pada apa ni? Negatif ni apa? Anode. Cathode. Actually kita bukan sambungkan dia pada cathode. Kita kat sini bateri ya. Yang ni bukan cathode anode ni. Anode cathode tu adalah merujuk kepada elektrod. Jangan salah konsep pula. Yang menentukan dia anode cathode kat mana kita sambung dia tu. So kalau kita sambungkan dia pada terminal negatif bateri, so dia akan jadi cathode lah. Faham? Faham? Yang lain okey? Okey. So dia macam sel elektrolisis je. Sama je sel elektrolisis. Ni berfungsi sebagai sel elektrolisis. Cuma aplikasi dia guys. Contohnya kamu kat rumah ada sudu yang kamu macam tak berkenan kan. Tak cantik lah sudu ni. Kamu nak coat dia. Kamu nak sadukan dia dengan kuprum. Kamu bawa lah pergi makmal. Okay. So buatlah penyaduran. Dia macam elektrolisis biasa je. So kamu nak sadukan dengan kuprum. Okey, namakan proses yang dijalankan. Apa nama proses dia? Penyaduran. Okey, boleh? Yang lain okey tak ni? Okey. Boleh. Ada yang lapar ke, mengantuk ke, ada ke? Ada. Alhamdulillah. Dah dinner kan sebelum kelas hari tadi kot? Dah. Okay, so kalau yang DLP macam biasalah. Hopefully tak ada masalah lah. Penyaduran and then electroplating. Okay, next. Okay, kita pergi kepada nyatakan nama elektrolit. Okay, so dalam kamu nak jawab elektrolit ni, kamu dia punya open. Tak kisah elektrolit apa, tapi make sure elektrolit tu mesti mengandungi cat ion yang kamu nak sadu tu. Okay, kamu nak sadu apa sekarang ni? Sudu besi. Sudu besi dengan kuprum kan? Ya. So kamu gunalah garam yang larut. Kadang-kadang kamu bagi garam tu garam tak larut. Faham tak? Contohnya apa? Mentang-mentang lah kita cakap ion kuprum, kamu pergi letak kuprum apa? Kuprum karbonat. Kuprum karbonat larut tak? Tak larut. Salah lah. So kena berhati-hati. So nak selamat, ambillah garam yang kita confirm larut. Contohnya kuprum sulfat. Kuprum sulfat, kuprum nitrat. Sulfat pun kadang-kadang ada kamu yang tak teringat kan, yang baca sulfat. Yang nitrat semua larut kan, betul tak? So mana-mana kuprum lah yang kamu confirm dia larut, kamu boleh guna. Alright. So ni contoh-contoh larutan yang kamu boleh gunalah. Kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat, kuprum klorida. Mana-mana yang kamu nak guna. Next. Okay, apa lagi? Perubahan tenaga. Okay, ni set elektrolisis kan? So kalau set elektrolisis, perubahan tenaga dia apa? Elektrolisis, perubahan tenaga. Kimia pada Elektrik kepada kimia. Tenaga kimia ke tenaga elektrik dulu? Elektrik dulu. Kita ada provide bateri kan? So tenaga elektrik kepada tenaga bertukar kepada tenaga kimia. Kan ada tindak balas kimia, betul tak? Dia kalau sel kimia, barulah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay, apakah pemerhatian di anode selepas proses dijalankan selama 1 jam? Apa yang kamu dapat perhatikan? Menipis. Okay, elektrod apa kita guna ni? Elektrod kuprum Menipis. Sebab apa dia menipis guys? Sebab okay, ni adalah logam, betul tak? Betul tak? Logam kan? Ya. So dia terdiri daripada atom, betul tak?
Ya. Betul. Okey, atom tu bila dia mengalami pengoksidaan, dia membentuk dia membentuk ion kan, betul tak? Ion tu akan masuk ke dalam larutan. So, that's why dia akan menipis. So, elektron akan keluar kat sini lah. Faham? Boleh? Boleh. Okay. Sama je macam kita bincang sel elektrolisis biasa. Okay, tak ada masalah. Okay, jalur kuprum menipis. Seterusnya. Tak ada soalan. Saya rasa semua okey kot setakat ni. Senyap je ni. Apakah pemerhatian kita dah cakap dah. Okay, next. Okay, tulis persamaan setengah untuk tindak balas yang berlaku. Anode. Okay, beritahu saya Anode, apa berlaku? Kita guna elektrod apa ni, aktif kan? Ya. So macam tadi lah, Cu produce CO2 plus. CO2 plus to E minus. 2E minus. Okay, tengok pula. Kat sini, ion positif apa yang datang nak dipilih ni? Yang tertarik, attracted dekat sudu besi ni. Ion apa? CO2 plus. Ion? CO2 plus. Okay, ada dua ion kan? Cu2 plus dengan H plus. H plus. So, siapa yang akan dipilih? CO2 plus. CO2 plus. CO2 plus. CO2 plus. Plus 2E. 2E. Dapat apa? CU. CU. Senang je. Okay, nyatakan satu sebab untuk proses di atas dijalankan. Sebab apa? Sesaja ke? Duduk kat rumah sesaja nak buat. Sebab apa? Pergi makmal rasa macam ada sudu, nak buat lah. Mengelak kakisan. Okay, lagi? Pengaratan. Nak elakkan kakisan je? Pengaratan. Nak elakkan dia mengalami kakisan je ke? Okay, actually bukan sekadar kita nak bagi dia tidak terkakis dah. Kita nak kita nak tengok dia lagi menarik, betul tak? Meningkatkan penampilan. Betul tak? Macam saya cakap tadi lah, sudu besi kat rumah kamu tak menarik lah warna macam tu. And then kamu nak nampakkan, nak jadikan dia warna perang. Warna perang nak menarik sikit kan, betul tak? So, boleh juga untuk meningkatkan penampilan. Nak bagi dia kelihatan lebih menarik. Boleh? Boleh. Okay, good. Next. Mana tadi? Ya, boleh. Bagus. Okay, next. Okay, bagaimana kamu nak pastikan kupra yang kamu sadur tadi tu adalah licin? Maksudnya dia smooth je. Maksudnya kamu punya penyaduran tu maksudnya tak adalah nanti bila kamu sadur tu dia ada kat sini setompok. Macam tak cantik kan? Faham tak? Macam mana kamu nak pastikan penyaduran kamu tu berjaya menghasilkan satu penyaduran yang licin? Macam mana kamu nak buat? Sudu dia penuh. Celup sudu penuh? Memang kamu celup penuh kan? Kamu nak sadur kan? Kalau kamu nak sadur penuh, kamu celup penuh lah. Tapi yang tu, adakah satu langkah-langkah yang kamu perlu buat? Macam mana? Apa langkah yang kamu perlu pastikan kamu betul-betul implement supaya sudu besi tu licin je nanti bila kamu sadurkan dia dengan kupram. Kamu coat dia dengan kupram. Tak pernah tengok soalan macam ni? Tak pernah? Hello, dah diam dah. Okay tak ni? Okay. Tak tahu nak respon macam mana? Putarkan sudu iron. Ya. Putarkan sudu iron. Putarkan, yes. Okay, so masa kamu nak buat tu, kamu boleh, kita panggil apa? Gerak pusing-pusing sikit. Janganlah pusing sangat. Macam suara dia lah. Okay, kita rotate dia. Faham tak? Kita pusing-pusing sikit. Jangan bagi dia duduk tegak, duduk macam tu je. Faham tak? So bila kamu pusing-pusing dia akan jadi, penyaduran dia akan jadi lagi, apa? Sekata lah. Faham? Faham ke maksud saya? Satu lagi, sebelum kamu nak buat penyaduran tu, kamu kena tengok sudu tu. Make sure sudu tu tak ada apa-apa impurities atau benda-benda yang berdasar yang melekat. Faham tak? So bersih dan tiada grease. Kalau ada grease nanti dia tak melekat lah. Faham tak?
So benda-benda macam ni, satu lagi yang kamu boleh consider adalah kamu kena guna arus elektrik yang kecil. So kalau kamu guna arus elektrik yang tinggi, penyaduran akan berlaku cepat. So nanti bila banyak ion yang terbentuk, so nanti kamu tak akan dapat satu permukaan yang licin. Faham tak? Sama juga dengan kepekatan lah. Jangan guna kepekatan yang tinggi. Sebab kita sekarang ni kita nak buat penyaduran, bukannya kamu nak bagi dia sepompok tebal macam tu, no. Kita nak bagi dia ada kod sikit je, kod and then dia bagi smooth cantik. So ni soalan-soalan macam ni pernah ditanya dalam exam lah. So you guys kena tahu jugalah. Okay. Boleh? Boleh. Boleh Semua sir. jelas? Semua jelas? Jelas sir. Bagus. Okay. Next. Okay. Jika jalur kuprum dan sudu besi kita ganti dengan elektrod karbon. Okay. Jalur kuprum dengan sudu besi kita ganti dengan elektrod karbon. Okay. Kamu ramalkan pematian yang berlaku dalam elektrolit. Apa yang terjadi sebenarnya nanti? Faham tak? Contohnya sekarang ni, kedua-dua ni, nampak tak jalur kuprum dengan elektrod sudu besi ni, okay, dia cakap kita ganti dengan apa? Elektrod karbon. So kamu rasa, kamu ramalkan apa yang terjadi dekat elektrolit nanti? Pemerhatian kamu. Warna biru jadi putih. Okay, kita fokus kepada keamatan warna biru, betul tak? Ya. Okay, apa yang kamu dapat ni dekat keamatan warna biru nanti? Keamatan warna biru semakin berkurang. Okay, keamatan warna biru semakin berkurang ataupun Remain unchanged. sorry again. The blue color solution remain unchanged. Why the blue color of the let's say kita guna we use copper to sulfate, right? Yes. Okay, why you say that the blue color of copper to sulfate remain unchanged? Because the concentration of Cu2 plus ions unchanged. Concentration unchanged. Okay, but then for this case, we change the electrode. We no longer use copper plate. We use carbon electrode for both electrodes. Okay, for this situation, okay, we have a new situation here. Okay, look at the situation. Okay, the situation state here. Okay, we replace the copper plate and iron spoon with the carbon electrode. Okay. Before this, we use copper plate, which is active electrode, right? So the concentration of the copper ion remain unchanged, betul? Jangan faham tak? Okay, example we use copper to sulfate. Okay, dalam solution ni we already have a copper 2 plus, right? Betul? Betul. Okay, so saya bagi analogi yang mudah kat kamu faham. Okay, so satu copper ion is discharged at iron spoon, betul tak? Satu copper ion akan dinyah-charge untuk produce atom cuprum dekat sudu besi, betul? Betul. Okay, so satu atom cuprum akan membentuk apa? Ionize to form copper to ion. So sama tak the rate of ionization and the rate of discharge of copper to ion? Sama tak? Sama. So that's why at first the blue color, the intensity of the blue color remain unchanged. But then when you change the electrode, you use the carbon electrode, what happened to the blue color of the solution? Decrease. The intensity of the blue color will decrease. Ataupun you guys nak cakap the blue color turn from dark blue to the light blue. Okay, faham tak? Faham. Sebab situasi sekarang ni kita tukar elektrod. We no longer use the copper electrode. Okay, ada nak tanya tak? Kok macam tak pasti ke tak jelas ke ada? Cikgu,
Ya, saya. Maksudnya kalau dia berubah tu dia bila kita guna elektrod yang aktif baru dia akan kekal sama, tapi kalau kita gunakan karbon dia akan berubah keamatan. Yeah, exactly. Tapi you guys kena alert. Adakah kamu guna elektroaktif tu yang sama ion positif dengan dia? Macam sekarang ni, yang menyebabkan dia warna biru adalah because of the concentration of copper to ion. Faham tak? Kita tahu kan, kita belajar kan, dengan kehadiran copper to ion, dia akan menyebabkan the solution blue in color, betul tak? Betul. Okay, so apa yang menyebabkan perubahan warna biru tu? The difference in concentration, betul tak? Ya. Okay, kalaulah kamu guna elektroaktif, contoh elektroaktif apa, zinc. So adakah walaupun dia elektroaktif, adakah dia akan memberi kesan kepada adakah dia akan cover balik concentration of ion copper yang hilang dalam tu? Tak. Sebab tu saya cakap memang kita guna elektroaktif, but then you guys need to make sure atom yang zinc yang elektron yang kamu guna tu mesti elektron yang samalah dengan ion yang kamu nak cover balik concentration tu. Faham? Faham. So sekarang kita tengok elektrod tu siapa. Adakah dia elektron yang sama dengan larutan tu? Okay, kalau sama, so masa saya cakap tadi use the terms rate of ionization and rate of discharge. Dia kadar. Maksudnya ya, saya nak bagi kamu faham sebenarnya. Yang ni keluar, yang ni masuk, yang ni keluar, yang ni masuk. Faham tak? Atom ionize, ion discharge. Betul tak? Sama kan kadar dia kan, betul tak? Betul? Betul. Okay. Yang lain okay? Ada apa-apa nak tanya lagi? Hopefully my explanation make you become more clear lah. Ada? Tak ada? Jelas? Jelas. Okay, good. So explanation tadi saya dah bagi dah. Saya rasa tak ada masalah lah. Predict the observation. Okay. Ada apa-apa sebelum kita move to the next part? Next question. We still have another 15 more minutes plus lah. Okay. Ada apa nak tanya tak? Tak ada? Semua jelas? Jelas? Jelas. Okay, good. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Number 3. Okay, table 3.1 shows the chemical formula for two compounds. We have kalium kita ada apa ni? Potassium manganate 7 and then calcium calcium carbonate, right? Okay, so KMnO4 and calcium carbonate. So saya rasa kamu tak ada masalah lah soalan ni sebenarnya. Okay, mangan kat sini. Ada lagi ada masalah nak kira ke? Okay kot So, saya tunjuk jugalah kalau ada yang ada masalah. Okay, sekarang ni potassium memang kita tahu dia adalah positive one kan? Ya. Okay, plus kita nak cari mangan kan? Jadikan dia sebagai X. Oksigen ada berapa? -2. -2. Negatif Okay, 2. overall charge berapa? 0. 0. Okay, so X. Okay, equal berapa? X equal to? Positif 7. Positif 7. Positive 7. Okay, how about carbon in calcium carbonate? Okay, calcium carbonate. So, we want to find carbon, right? Okay, so calcium berapa guys? Positif? 2 plus. 2. Positif Positif 2. 2. Okay, carbon kita nak cari X, oksigen? Negatif? Negatif 2. Okay, so X equal to? Positif Berapa? 2. Positif? Positif 4. Positif 4 ke tu? 4. 4 kan? 4. Okay, done. Next. Okay. Ada yang buat eksperimen dah? Ada yang belum buat? So majority tak masuk lagi kan eksperimen ni. Hopefully nanti lepas buat sekolah, request kat cikgu kamu untuk buat eksperimen ni. Okay. Ada yang tak faham lagi ke pasal eksperimen ni? Dah discuss kan?
Sebab kadang-kadang kamu discuss teori ni sebab tak nampak kan, tak buat kan, kadang-kadang tak nampak lah, tak berapa nak jelas. Okay, so actually bila tengok set ni, dia nak kaji apa sebenarnya guys? Corrosion kan, pengaratan, betul tak? Pengaratan, betul? Betul. Yeah. Okay, so kat sini kita ada berapa set ni? Ada berapa set tabur uji? 5. 5. Okay, ada 5. Okay, yang pertama, kita ada paku besi yang kita coil. Kita coil dengan apa? Ada coil apa-apa tak kat sini? Tak ada. So yang ni kita jadikan sebagai control, betul tak? Ya. And then yang B kita coil dia dengan apa? Magnesium. Magnesium. Okay, so saya tulis magnesium kat sini lah. Okay, and then kat sini kita ada Zinc. zinc. Yang ni kita ada tin atau titanium kan? Copper. Yes. Yang ni kita ada Copper. Copper. alright. So yang control ni maksudnya ferrum lah kan? Besi lah kan? Maksudnya kita tak coil dengan mana-mana pun. Okay, so soalan saya. Okay. Antara ke 5 ni, yang mana pengaratan yang akan berlaku paling cepat? Yang mana? Nah, dah diam dah. Hello. Yang ferrum. Magnesium. Yang kita coil dengan siapa? Yang kita coil dengan hello, line saya putus-putus ke? Copper. Copper. Okay, pokok line saya putus. Dapat dengar suara saya jelas tak? Jelas. Jelas. Okay. Jelas. Okay, bagus. Okay, so yang kita coil dengan copper. Ada tak nak beritahu saya sebab apa? Sebab apa? Sebab ferrum lagi elektropositif. Kurang elektropositif. Okay, sebab copper yang paling kurang elektropositif berbanding logam yang kita coil ni kan, betul tak? Magnesium, zinc dengan titanium kan, betul tak? Betul? Ya. Okay, so maksudnya kita tak compare lah dengan yang ni. Maksudnya saya nak kamu faham situasi dia sekarang ni. Okay, kamu coil dia dengan ferrum. Okay, so maksudnya kamu sekarang niat kamu sekarang kamu nak coil dia, kamu nak apa? Kamu nak kurangkan dia daripada pengaratan, betul tak? Betul? So kalau kamu nak, contohnya kalau kamu nak halang dia daripada berkarat, okay, kamu kena coil dia ataupun kamu lilitkan dia dengan logam yang lebih elektropositif. So dalam kes ni, antara keempat-empat ni, logam mana yang paling elektropositif? Magnesium. Magnesium. Okay, magnesium berada di atas lah kan, betul tak? Betul. Followed by Zinc. zinc. Okay, and then titanium, and last one Copper. okay, but then ferrum ni dia berada di mana kalau kamu tengok? Magnesium, zinc, and then Zinc. kat sini ferrum, betul tak? Ferrum duduk kat sini kan? Ya. So senang je nak faham dia punya konsepnya kat sini. Okay, so sekarang kalau kamu tak ada kat sini, bila kamu coil dia dengan magnesium and zinc, kamu jaya tak menyelamatkan paku besi tu daripada berkarat? Ya. Yes. Sebab logam ni lebih positif. Tapi kalau kamu biarkan dia sebagai kontrol kan, kamu biar dia macam tu, pengaratan berlaku tak? Ya. Of course lah berlaku kan, betul tak? Faham yang tu? Faham. Okay, tapi kalau kamu pergi coil dia dengan logam yang kurang elektropositif daripada dia, kamu macam mendorong pengaratan tu untuk berlaku lebih cepat. So antara titanium dengan copper, siapa yang lagi cepat? Copper. Copper lah, sebab dia paling kurang dia kurang elektropositif berbanding titanium kan, betul tak? Betul. Okay. Faham konsep dia sekarang ni? Faham. Faham. Okay, so sekarang ni kalau kamu tak ada kat sini, habis tu apa fungsi
potassium hexacyanophenolate 3 ni sebenarnya? Apa dia pula fungsi phenolphthalein ni? Okay. Okay, sekarang ni kamu ingat balik tak? Kamu recall balik, kamu belajar bab acid base dan garam kan? Ingat lagi? Ya. Okay. Ya. Ingat tak? Kita ada reagent khas untuk menguji ferrum 2, ferrum 3, betul? Ya, betul. Betul. Ya. Okay, so sekarang ni kalaulah kita nak uji ferrum 2, contohnya kan, kita nak uji kehadiran ferrum 2. Okay. So, kalau kita nak uji ferrum 2, memanglah kita boleh uji kehadiran cation dengan menggunakan apa? Amonia dengan Larutan amonia ataupun natrium hidroksida. natrium hidroksida, betul tak? Ya. Ya. Okay. Tapi ada certain ion ataupun cation kita ada larutan khas. Contohnya macam ferrum 2. Ferrum 2 kita boleh guna Hexacyanophenolate 3. kalium hexacyanophenolate 3 kan. So kena hafalah juga. Tapi kalau ferrum 3 terbalik je. Kalau ferrum 3 kamu tukar je jadi hexacyanophenolate 2. Faham tak? Faham. Kadang-kadang kamu tertukar kat sini ni. Ingat macam ni je. Kalau nak uji 2, guna 3. Kalau nak uji 3, guna 2. 2. Yang tu faham? Faham. Faham ah? Okey. So apa pula fungsi kita guna phenolphthalein ni? Ingat tak buat titration? Hidroksida. Ingat tak buat titration? Ingat. Sebelum kamu buat titration, kamu buat apa? Letak phenolphthalein dulu. Kamu dalam conical flask kamu letak apa dalam tu? Alright, sodium hydroxide. Betul? Betul. Betul. And then kamu drop kan apa? Phenolphthalein. So nampak phenolphthalein kat sini. So ni lah fungsi phenolphthalein. Dia nak menguji apa? Kehadiran ion hydroxida. Boleh? Boleh. Okay. So sebab apa kita guna agar-agar ni guys? Kenal tak agar-agar? Mak kamu selalu buat agar-agar kat rumah? Kenal. Kenal. Sebab apa kita guna agar-agar ni? Sebab apa? Untuk partikel warna. Sebab kita nak kena pasti pembentukan warna tu dengan lebih mudah. Faham tak? Sebab agar-agar ni kan dia dalam keadaan solid kan. So kamu nampaklah nanti topokkan warna tu lebih jelas. Instead of you guys use solution kan ataupun larutan apa-apa. So bila kamu guna agar-agar ni kamu akan nampak warna tu lebih jelas lah. Faham? Faham? Faham. Okay, so bila kamu dah faham dalam merajah ni, senanglah kamu nak jawab soalan, tak ada masalah lah. So tengok, kamu analyse and then bila kamu tengok soalan, kamu terus dapat jawab. Okay, tabuk uji mana yang mempunyai ion ferrum yang paling banyak selepas 3 hari? Antara ni A sampai F ni. Maksudnya dia mengalami pengaratan yang paling cepat lah kan, betul tak? Apa? Tabuk uji ada F ke kat sini? A, B, C, D, E je kan? Kok saya tak nampak tengah malam dah ni F ni. Tak ada kan? Tabuk uji E. Okay, and then give your reason. Sebab apa? Tadi saya dah cakap dah. Berapa markah ni reason ni? 1 markah je. Nak cakap pasal apa? Pasal elektro? Positif. Okay, so sebab apa? Sebab cuprum merupakan logam yang paling kurang elektropositif dalam eksperimen ini berbanding dengan apa? Logam lain yang terlibat. Faham? So bila soalan macam ni you guys compare lah. Bila kamu dah cakap paling kurang ni kamu dah compare lah. Paling kurang elektropositif berbanding semua logam lain yang terlibat lah. Ada soalan tak? Hopefully you guys clear lah. Bila malam ni you guys hopefully at least dapat jelas sikit untuk bahagian ni lah. Okay. Dapat? Okay, apa warna phenolphthalein jika air hidroksida hadir? Merah jambul. Purple? Merah jambul. Pink. Pink. Terkejut saya purple tadi. Tak ada lagi warna purple. Phenolphthalein warna pink kalau kehadiran ion hidroksida. Okay, next. C.
Okey, terdapat beberapa jenis penyaduran zinc yang menyediakan tahap pelindungan kaki yang berbeza lah. Okey, sebagai contohnya kita ada nak sadurkan apa zinc biasanya kita guna dalam industri automotif. Kita nak nak menyediakan perlindungan terhadap pengaratan. So bagaimana zinc dapat melindungi badan kereta daripada berkarat? Macam mana? Konsep yang sama juga kan, betul tak? Betul? Ya, betul. So tengok macam mana nak explain dua markah. Kamu nak explainkan aspek apa? Nak terangkan apa kalau dua markah? So macam tadi juga kita cakap pasal elektropositif, betul tak? Betul? Betul. Okay. So tengok kat sini. So kita boleh bagi tahulah zinc lebih elektropositif berbanding siapa? Besi kan? Ataupun kamu nak cakap dia berada di atas pun kita terima juga. Ataupun zinc berada di atas besi dalam siri elektrokimia. Ingat bila lebih elektropositif kita kaitkan dengan siri elektrokimia. So apa yang ataupun kalau kamu tak nak cakap pasal kedudukan ataupun elektropositif, kamu boleh highlightkan bahawa zinc ni dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron. Ingat, bila lebih elektropositif cenderung untuk melepaskan elektron. Bila lebih elektronegatif cenderung untuk apa? Menerima. Kalau lebih elektronegatif cenderung untuk menerima elektron. Lebih elektropositif cenderung untuk melepaskan elektron. So terms tu kamu kena faham betul-betul. Okay. And then so apa yang terjadi kalau lebih cenderung untuk melepaskan elektron? So zinc akan mudah terkakis ataupun terurai, ataupun kalau kamu nak cakap atom, kamu boleh cakap atom zinc akan mengion ataupun teroksida. Okay, faham? Ataupun kamu nak cakap hilang elektron pun boleh juga. Sama juga. Faham? Faham. Bagus. Next. Okay, kamu dibekalkan dengan bahan radas ni lah. Okay, kita ada apa? Kita ada zinc plate, copper plate, larutan apa kita ada? Asid sulfurik cair, larutan zinc sulfat, larutan kuprum sulfat dan juga radas, beaker, wayar penyambung, voltmeter dan juga salur kaca. So agak-agak kamu kalau kamu ramalkan kamu nak guna ni nak buat sel apa ni? Sel kimia. Sel kimia kan, betul tak? Dah ada larutan. Cuma kita ada kat sini ada apa? Kita ada apa kat sini? Kita ada dilute sulfuric acid. Asid sulfuric. Biasanya kalau kita ada tambahan dekat sini, asid sulfuric cair ni, apa fungsi dia guys? Titian garam. Titian garam. So kamu rasa kamu nak buat sel kimia yang biasa ke? Kalau ada titian garam. Tak boleh lah kan? So buat yang macam sebab kamu ada dua larutan tadi kan, betul tak? Okay, apa fungsi titian garam ni guys? Gunakan ion-ion bergerak bebas untuk meningkatkan dita. Kalau kamu tak letak titian garam ni, kamu dah memisahkan ion. So sel kamu tak lengkap, betul tak? Ya. So kita nak membenarkan ion-ion bergerak bebas. So untuk memastikan sel lita lengkap, so kamu kena letak titian garam. Ada kes kita tak guna titian garam, kita guna apa? Pasu belian. Apa fungsi pasu belian? Sama juga, kita nak apa? Kita nak asingkan, nak memisahkan larutan supaya tak bercampur. Tapi pada masa yang sama, kita nak membenarkan ion bebas mengalir ataupun bebas bergerak kan antara dua larutan tu. Faham? Faham. Ya, yang lain okey? Okey. Yang penting faham. Nak kamu faham je sekarang ni. Okey, tuliskan persamaan setengah yang berlaku dekat terminal negatif dan terminal positif. Okey, so sebelum nak tahu persamaan mana, kena pasti dululah. Okey, antara kat sini zinc. Okey, dengan kuprum, yang mana akan jadi terminal negatif? Nak tahu yang mana jadi terminal negatif, kita kena refer kepada nilai Inot. Okey, zinc dengan kuprum, yang mana? Zinc negatif. So zinc akan jadi terminal negatif. So kalau terminal negatif dia akan mengalami apa? Peroksidaan. So elektron akan keluarlah kat sini kan melalui wayar penyambung. So dekat sini
Kena tengok ion yang hadir. So ion apa yang hadir? So ingat ion daripada litar ni pun akan bergerak bebas guys. Okay, so kena tahulah. So ion apa yang akan dipilih? Ion apa? Ion kuprum. So bila ion kuprum dipilih, dia akan dia mengalami apa? Penurunan lah. So dia mengalami penurunan, dia terima elektron, dapatlah atom kuprum. Apa yang kamu dapat perhatikan nanti kat sini? Elektrod kuprum menebal. Faham? Yang lain faham? Faham. Boleh. Faham. Okay, tak ada soalan. Semua jelas? Jelas. Okay, kita pergi tengok sikit lah untuk actually yang ni pun kita dah bincang dah tadi, essay. Sebab kita ada dalam 4 minit lagi sebelum pukul 10. Okay, yang ni penyesaran juga. Penyesaran, cuma tadi kita tengok penyesaran apa? Kita tengok penyesaran halogen kan, betul tak? So konsep dia sama. Konsep bila penyesaran logam, kita tengoklah. Adakah penyesaran tu berlaku? So kita kena pasti. Tengok. Ada tak perubahan? So kalau ada perubahan, maksudnya tindak balas tu berlaku. So bila tindak balas berlaku, so maksudnya penyesaran tu berlaku lah. Okay, so tengok dekat sini. Asalnya larutan ni tidak berwarna kan, betul tak? Tapi bila kamu letak, kamu tuangkan serbuk logam M, apa yang terjadi? Daripada larutan tidak berwarna ni dia jadi apa? Larutan berwarna biru. So kamu ramalkan M ni apa guys? Kuprum. Logam kuprum. So apa logam yang berwarna kelabu ni agak? Selain kuprum. Selain kuprum. Apa dia selain kuprum tu? So Argentum. mesti logam tu berada di bawah kuprum tu tak? Betul. So argentum lah yang warna kelabu. Okay, faham? So larutan tidak berwarna ni kemungkinan dia apa? Argentum nitrat. Faham tak yang lain? Faham. Okay, dia minta apa? Tuliskan setengah persamaan untuk mewakili peroksidan penurunan. Okay, tadi saya dah explain dah. Detail dah saya explain. Pengoksidaan. Okay, pengoksidaan dulu. Siapa mengalami pengoksidaan? So contohnya kat sini kita ada apa? Kamu ada argentum nitrat lah. Okay, kita letak argentum nitrat. So mula-mula dia minta kamu kena pasti logam M kan? Kamu dah cakap logam M adalah apa? Logam kuprum. Okay, and then dia minta tulis persamaan setengah untuk peroksidan. Siapa mengalami peroksidan? Siapa yang hilang elektron ni guys? Kuprum. So Cu Cu2 plus 2E. Okay, plus 2E. Okay, and then argentum ni dalam keadaan apa? Ion. Ion. So Ag plus. and then Ag. dapatlah Ag. Faham? Okay, let's say lah kan. Let's say lah soalan nak kamu buat ionic equation. So kamu kena balancekan dululah. Tapi sekarang ni dia tak minta kan, betul tak? Ya. Betul. Okay, kita habiskan dulu soalan dia. Dia minta kamu apa? Nyatakan perubahan nombor peroksidan argentum. Okay, apa nombor peroksidan perubahan nombor peroksidan argentum ni? Daripada berapa? Kepada Positif 1 kepada Kosong. Okay, let's say dia minta kamu buat persamaan ionic equation. So kena samakan dia punya Elektron. So darab 2. darab 2. So bila darab 2 dapat berapa? 2 Ag 2 Ag plus So kamu dah samakan elektron lah nanti kan? Ya. So 2 Ag, saya buat kat sini hopefully you guys nampak. Plus 2E and then produce 2 Ag. Okay, cancel kan? Yang mana? 2 elektron. So macam biasa lah. Okay, dah faham dah buat persamaan ion. Dah banyak dah kita tengok malam ni. Hopefully okay lah. Okay, so Cu plus 2 Ag produce Cu2 plus Cu2 plus 2 Ag. 2 Ag. Okay, good. Next, kita ada rajah yang menunjukkan eksperimen mengkaji satu tidak balas redox. Sama juga macam tadi juga konsep dia.
So kalau kamu tengok macam ni, saya dah cakap kan, tackle teruskan tu tak? Kalau ferrum 2, Masih tukar kepada ferrum mesti 3. jadi ferrum 3. Tapi kamu kena tengok, adakah ferrum nak jadi ferrum 2 kepada ferrum 3 tu, dia mengalami apa? Pengoksidaan. Dia mengalami peroksidaan. So kamu kena tengok. Okey, kamu kena tengok. Adakah yang duduk dekat dia tu adalah apa? Yang berpasangan dengan dia tu adalah ejen Pengoksidaan. so ibromin ni ejen peroksidaan tak? Ya. Ya. Yes. So dia ejen peroksidaan. So dia boleh mengoksidakan Ferrum 2. ferrum 2. So ferrum 2 dioksidakanlah. Dioksidakan menjadi ferrum 3. ferrum 3. So ibromin dia mengalami dia apa? Dia diturunkan kepada Ion AR 2Br minus. minus. So ibromin ni warna apa guys? perang. Perang. So bila dia jadi bromida, Tidak berwarna. tidak berwarna. Okey, faham? Yang tu faham ke? Okey, so saya rasa tak ada masalah lah peranan setiap bahan, and then pemindah elektron pun kita dah bincang dah, and then warna pun tadi pun kita dah tengok dah perubahan warna dia kan. Okey, so aspek yang sama saja. Cuma saya nak highlightkan teknik kamu nak jawab kalau essay nanti macam mana. So kalau you guys nak buat table boleh, tapi jangan buat table yang buat dalam point form lah. Bagi penerangan dalam table tu. Okey. So tak ada masalah. Lagi bagus kalau buat table. Tapi table yang ada penerangan lah. Okay, peranan kita tengok dah tadi. Okay. And then pemindahan elektron tengok macam mana. Ion ferrum 2 menderma apa? Menderma apa? Menderma elektron untuk membentuk ion ferrum 3. So apa yang terjadi dekat bromin? Bromin menerima elektron untuk membentuk ion Bromida. bromida. Okay, ion Br minus lah. Okay, and then perubahan warna. Kalau kamu nak cakap hijau muda pun kita terima, ataupun hijau lah. Dua warna ni kita terima lah. Hijau muda kepada perang. Ataupun ada yang serta buku ditulis perang kekuningan. Dua-dua ni kita terima lah. Okay, and then yang ni memang tak ada warna lain lah. Bromin memang warna perang. So bila dia jadi bromida, dia jadi tidak berwarna. tidak berwarna. Faham? Faham. Okay, last one for tonight. Okay, last. Okay, so kita nak buat apa ni? Kita nak menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan. So, bila kita cakap siri kereaktifan ni, kita nak tengok tindak balas logam tu dengan oksigen. Faham tak? Actually, kalau kamu tengok siri kereaktifan, memanglah kita ada karbon dengan hidrogen. Karbon dengan hidrogen bukan logam kan? So, memanglah. Tapi dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Sebab itulah kita susun dia dalam siri kereaktifan. So kalau kamu tengok dekat sini, kita ada serbuk apa? Serbuk karbon, serbuk magnesium oksida dan juga serbuk kuprum 2 oksida. So maksudnya kita nak buat apa dengan serbuk ni? Kita nak menentukan kedudukan karbon berdasarkan serbuk yang ada kat sini. Faham tak? Faham tak? Dia okay. Actually siri kereaktifan ni kamu nak faham dia macam kamu duk study pasal penyesaran juga. Kalau dia lebih reaktif, dia akan bertindak balas. Itulah konsep dia. So kalau kamu tengok dekat sini karbon, magnesium dengan kuprum. Karbon dengan magnesium siapa yang lebih reaktif? Magnesium. Kalau karbon dengan kuprum siapa lebih reaktif? Karbon. So kamu akan tengok nanti tindak balas tu berlaku ke tak? Dia sama macam penyesaran. Faham? Faham. Okay, so dia minta apa procedure? Okay, biasa paper 2 memang kalau dia minta kalau kamu plan eksperimen, nak tak nak kamu kena tahu pemerhatian dia. Okay, pemerhatian kita tahulah. Okay, and then kamu kena terangkan bagaimana menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan, and then macam mana kamu nak susunkan tiga-tiga ni lah. Karbon, magnesium dan kuprum dalam tertib menaik. So kita tengok berdasarkan tindak balas tu. Okay, tengok cara nak jawab dia. Okay, pertama kamu bagi tahu dia punya prosedur lah. Simple saja. 1 spatula serbuk kuprum 2 oksida dan 1 spatula serbuk karbon. Kamu letakkan di dalam mangkuk pija.
And then makuk pija dan kandungannya dipanaskan dengan kuat. So ingat highlightkan sikit dekat sini. Kuat. Okay. Okay, heated strongly lah. And then you guys observe and record the observation. Jangan lupa lah. Ni ada markah ni. Kadang-kadang kamu tak perasan benda ni. Yang ni pun ada markah. Record pemerhatian atau pemerhatian direkodkan. Ada markah dia. Okay, langkah 1 hingga 3 diulang dengan menggantikan serbuk kuprum dioksida dengan serbuk magnesium oksida. Faham tak? Maksudnya tadi kita partnerkan kuprum dioksida dengan karbon kan? So sekarang ni kamu ganti kuprum dioksida dengan magnesium oksida. Jelas prosedur dia? Jelas. Okey, anda tengok pemerhatian dia. Okey, apa yang terjadi bila kamu campurkan karbon dengan kuprum dioksida? Okey, so kamu dapati campuran tu terbakar dengan terang. Tapi apa yang terjadi kalau kamu campurkan karbon dengan magnesium oksida? Tak ada perubahan. So bila tiada perubahan maksudnya tiada Tidak balas. tidak balas. So kalau kamu tengok dekat sini karbon dan kuprum dioksida dia pun ada dua pemerhatian lah. Sebut hitam bertukar perang pun kamu boleh cakap jugalah. Maksudnya kamu nak cakap daripada aspek pemerhatian warna api yang terbakar tu pun boleh ataupun dari segi baki yang tertinggal tu. Sebab kita tahu nanti dia akan membentuk serbuk hitam. Dia guna serbuk hitam, kita tahu kan kuprum oksida kan. Kuprum oksida tu bila dia tidak balas dengan karbon dia akan bertukar kepada warna perang lah. Sebab apa? Warna perang tu merujuk pada apa? Atom apa? Atom apa? Atom kuprum. So kalau kamu ingat balik macam mana kita nak hafal? Kadang-kadang kamu tertukar kan warna biru dengan warna perang kan, betul tak? So ingat cup. Kuprum kalau dia logam di warna apa? Perang. Kalau dia ion di warna Biru. So ingat yang itulah. Okay, so kalau kamu tengok kat sini dia dah bertukar kepada perang, maksudnya dia bukan lagi kuprum oksida. Sebab masa dia kuprum oksida di warna apa? Warna hitam. Hitam. Tapi bila dia jadi kuprum saja, dia jadi warna Perang. Okay, so penjelasan dia macam ni lah. Karbon boleh bertindak balas dengan kuprum dioksida. And then karbon lebih reaktif daripada kuprum. So bila dia lebih reaktif dia adalah tindak balas dia. Ataupun karbon berada di atas kuprum dalam siri kereaktifan. Faham? Tapi karbon tak boleh bertindak balas dengan magnesium oksida. Sebab apa? Sebab karbon kurang reaktif daripada magnesium. So macam mana dia nak bertindak balas? Dia kurang reaktif. Ataupun you guys nak cakap karbon berada di bawah magnesium dalam siri kereaktifan. So you guys bolehlah susun. Dia nak susun apa? Menaik ke menurun? Menaik kan? Menaik. So kuprum, karbon dan Magnesium. Faham? Faham. Okay. So selesai untuk sesi malam ini. Alhamdulillah kita dah dapat cover a few question for structure and essay lah. Okay, hopefully you guys dapatlah pemahaman yang lebih jelas untuk sesi malam ni. Okay, nak kata dapat 100% mungkin tak dapat lah. At least dapat lah 80% kan, 90%. Adalah penambahan ilmu yang you guys dapat malam ni untuk clearkan apa yang you guys rasa macam tak jelas sebelum ni. Hopefully itulah kita punya intention untuk malam ni punya sesi. Especially untuk topik redox ni lah. Yang kita faham topik redox ni memang agak kritikal jugalah untuk kamu kuasai sebenarnya. Kita faham dia agak kompleks. Okay, boleh? Boleh. Okay, ada apa-apa nak tanya? So, Tak ada. Dia respon tadi kot. Ni Atika Umairah ada respon, saya tak baca tadi. Okay. So ada apa tak sebelum kita dismiss sesi kita malam ni? Tak ada. Tak ada. Hopefully you guys jelas dan dapatlah input-input yang berguna untuk kamu bawa kepada exam yang akan datang ni. Sebab kamu dah nak trial dah kan? So get ready dengan trial dan prepare lah betul-betul untuk trial tu, okay? So jadikan trial ni sebagai indikator betul-betul kamu nak duduk untuk exam ni, SPM. Boleh buat betul-betul tak untuk SPM, untuk trial ni? Okay? InsyaAllah. So InsyaAllah boleh. start from now, tak lama dah ni nak trial ni, okay? Buat daripada sekarang,
buat betul-betul. Okay, study betul-betul and hopefully hasil dia memuaskan lah. Okay, setimpa dengan usaha kamu. So pegang macam tu lah. Okay, so pegang macam tu. Kamu usaha, kamu dah usaha dah. Yang penting berserah. Okay, yang penting usaha tu. Jangan duk mengaku kalah tapi tanpa usaha. Usaha je, insyaAllah. Ingatlah kita pegang. Allah akan bagi kalau kita berusaha. Yang penting effort kita tu kena ada. Okay? Boleh? Saya sentiasa Boleh. buat yang terbaik, insya-Allah. Okey, daripada yang lain ada apa-apa nak respon? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Lan, boleh baca doa sebelum kita habis malam ni? boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay guys, good luck for your coming exam, for trial yang terdekat, and then saya doakan kamu sentiasa beroleh kejayaan dalam SPM lah. Okay, yang terdekat ni dalam trial. InsyaAllah. Okay, good luck for trial and SPM for coming soon lah. Thank you, Okay, sir. best of luck untuk semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama.